Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engku Aina Farhana dan rakan saya Seri Wardaini. Kami akan membentangkan tajuk pertimbangan adat dan adat yang tidak melanggar syarak. Pertama sekali, definisi adat. Ia berasal dari perkataan Arab al-awad yang berarti berulang-ulang. Menurut Ibnu Manzur, perkataan adat sinonim dengan al-daidan, iaitu kebiasaan. Istilah adat diterima pakai dalam masyarakat alam Melayu Nusantara secara meluas dan mendalam pada peringkat awal, merangkumi keseluruhan cara hidup sehinggalah kebiasaan yang terkecil, seperti cara makan atau duduk. Seterusnya, contoh adat. Di sini ada 4 contoh adat yang kita boleh tengok. Yang pertama, apabila tuan rumah menghidangkan makanan untuk tetamu tetapi tuan rumah tidak menjemput tetamu makan, maka tetamu boleh memakannya. Kerana menurut kebiasaan, jika menghidangkan sesuatu makanan bermaksud tetamu boleh dipersilakan untuk makan. Seterusnya, menetapkan hukum mahar dalam perkahwinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar, maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan. Yang ketiga, menjual buah di pokok tidak dibenarkan kerana ini tidak jelas, tetapi kerana sudah menjadi kebiasaan, para ulama membenarkannya. Yang akhir sekali, di Malaysia sebelum masuk ke dalam rumah, kita perlu menanggalkan kasut. Tetapi ada di negara-negara luar yang memakai kasut di dalam rumah. Seterusnya, syarat keharusan beramal dengan adat dan uruf. Sesuatu adat dan uruf perlu mematuhi, tidak bertentangan dengan hukum dan syarak. Yang kedua, telah diamalkan oleh masyarakat secara meluas, menyeluruh dan berterusan. Yang ketiga, tidak dinafikan oleh majoriti ulama'. Yang keempat, mestilah diamalkan pada masa hukum syarak dibentuk ke atasnya dan bukannya adat atau uruf yang sudah lama ditinggalkan. Namun, boleh diterima pakai sekiranya ia kembali aktif dan dijadikan amalan kebiasaan seperti sedia kala. Seterusnya, mestilah sesuatu yang diamal secara konsisten dan menyeluruh oleh majoriti masyarakat sesebuah negara. Seterusnya, tentang dalil uruf. Firman Allah Ta'ala, jadilah kamu pemaaf dan suruhlah kepada uruf serta berpalinglah dari golongan jahil. Kata-kata uruf dalam ayat ini ditafsirkan dengan berbagai pengertian, antaranya kebaikan setiap perkara yang diredai oleh akal yang sihat yang tidak bertentangan dengan syarak serta kebiasaan yang baik. Yang kedua, sabda Nabi SAW, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia juga baik di sisi Allah. Dan apa yang dipandang buruk oleh mereka, maka ia juga buruk di sisi Allah SWT. Yang ketiga, kesepakatan para ulama bahawa uruf adalah antara sumber hukum Islam. Mereka telah berhujah dengannya dalam banyak masalah fikih. Dan akhir sekali, dari sudut akal pula, memutuskan sesebuah hukum tanpa mengambil kira kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat akan membawa kesusahan. Sedangkan prinsip perundangan syarak adalah menghilangkan kesepitan dan kesusahan. Dalil adat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa ammal adatu fahiya ma i'tadahun nasu fi dunyahum mimma yahtajuna ilaihi wal aslu fihi adamul hazri fala yahzuru minhu illa ma hazarallahu subhanahu wa ta'ala. Yang bermaksud, adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya. Saya akan bentangkan slide kelima, iaitu kategori adat atau uruf dalam syariat Islam. Yang pertama, uruf qauli, perkataan atau ucapan yang digunakan orang ramai yang menyalahi penggunaannya dari sudut bahasa namun difahami oleh semua orang. Contohnya, al-walad. Menurut masyarakat Arab, ia dimasukkan untuk anak lelaki sahaja, walau dari sudut etimologinya, ia merangkumi anak lelaki dan perempuan. Yang kedua, uruf amali. Perkara kebiasaan dilakukan oleh orang ramai. Contohnya, apabila tuan rumah menghidangkan makanan kepada tetamu, makanan yang dihidangkan dianggap telah diberikan keizinan untuk diambil oleh tetamu.
Seterusnya, uruf am, sesuatu tradisi yang dihayati oleh semua orang dari pelbagai peringkat dan lapisan masyarakat di seluruh negeri, atau uruf itu telah meluas penggunaannya di seluruh negara Islam. Contohnya, perkataan nazar yang dikenali oleh semua umat dan negara Islam. Yang keempat, uruf khas, sesuatu yang menjadi kebiasaan kepada sebahagian masyarakat atau setengah negeri. Contohnya di Malaysia, jika seseorang memasuki rumah orang lain tanpa menanggalkan kasut, perbuatan ini dikira tidak menghormati tuan rumah atau dianggap tidak beradab. Seterusnya, uruf sahih, bermaksud adat yang tidak bertentangan dengan nas dan syarak. Contohnya, pemberian barangan oleh seorang lelaki kepada tunangnya ketika majlis pertunangan dikira sebagai hadiah dan bukannya sebahagian daripada mas kahwin. Yang terakhir, huruf fasik. Huruf fasik merupakan adat yang bercanggah dengan nas syarak. Contohnya, adat berjudi, bermuamalat dengan riba atau menghidangkan arak sebagai tanda hormat kepada tetamu. Perbezaan uruf dan adat. Yang pertama, uruf adalah kebiasaan dalam muamalat, sedangkan adat adalah kebiasaan di luar skop muamalat. Yang kedua, uruf adalah kebiasaan dalam memahami makna perkataan tertentu, sementara adat adalah kebiasaan dalam perbuatan. Yang terakhir, adat lebih umum berbanding uruf kerana ia merangkumi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan orang persendirian. Adapun uruf, ia adalah kebiasaan yang dikhususkan untuk masyarakat sahaja. Seterusnya, uruf dalam muamalat. Kami akan menerangkan tentang kaedah dalam implikasi muamalat. Antara kaedah daripada kaedah fiqh al-'adah muhakkamah yang telah dijelaskan oleh para ulama untuk diimplementasikan di dalam bidang muamalat ialah yang pertama, apa yang menjadi kebiasaan pada uruf sama seperti apa yang disyaratkan dari segi syarak. Contohnya, dalam jual beli sebuah kereta, adakah tayar ganti, alat-alat membaiki seperti membuka tayar, kunci simpanan dan sebagainya termasuk atau tidak? Maka, yang boleh menetapkan perkara ini adalah uruf. Yang kedua, sesuatu yang ditetapkan dengan uruf seperti yang ditetapkan dengan nas. Contohnya, seseorang yang menyewa rumah tanpa dinyatakan siapa yang akan tinggal di rumah itu dan apa yang akan dibuat di rumah itu boleh mengambil manfaat daripada rumah tersebut, tetapi tidak boleh menempatkan orang lain dan tidak boleh dijadikan tempat untuk operasi-operasi tertentu seperti bertukang besi, penyembelihan dan sebagainya tanpa izin tuan rumah. Yang kedua, sesuatu yang ditetapkan dengan uruf seperti yang ditetapkan dengan nas. Contohnya, seseorang yang menyewa rumah tanpa dinyatakan siapa yang akan tinggal di rumah itu dan apa yang akan dibuat di rumah itu boleh mengambil manfaat daripada rumah tersebut, tetapi tidak boleh menempatkan orang lain dan tidak boleh dijadikan tempat untuk operasi-operasi tertentu seperti bertukang besi, penyembelihan dan sebagainya tanpa izin tuan rumah. Slide seterusnya mempersoalkan kenapa kadar zakat berbeza setiap negeri. Penentuan kadar zakat fitrah ini adalah berdasarkan kepada harga semasa bagi beras super tempatan grade A seberat 1 gantang Baghdad iaitu bersamaan dengan 2.60 kg. Contohnya, kadar bayaran zakat dekat Pulau Pinang ada 3, RM7, RM12 dengan RM16. Contoh lain pula, di negeri Selangor, kadar zakat diorang pula RM7, RM14 dan RM21. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak slide boleh pergi tepi.